Assalamualaikum. Hari ini kita masuk pula kepada bahagian kedua untuk data tak terkumpul, iaitu sukatan serakan. Hari itu kita dah tengok untuk serakan, sekarang kita akan tengok sukatan serakan. Okey, so objektif pelajaran pada hari ini adalah menentukan julat antara kuartil, variance dan sisian piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, so kita tengok kat sini. Ini adalah formula julat, iaitu nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Okey, kalau yang dalam bab yang hari itu kita belajar, kita tidak mengatakan dia sebagai julat. Sebab yang telah serakan, kita hanya kata beza cerapan dia. Okey, tapi formulanya adalah sama. Bila untuk sukatan serakan, dia dah ada istilah iaitu julat. Itu nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Contoh, kita tengok contoh 3. Diberi set data 32, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Dia suruh tentukan julat bagi set data ini. Okay, so nak cari dia punya julat dia, awak tengok kat sini yang mana paling besar. Okay, nilai yang paling besar. So, awak akan tengok nilai paling besar dia adalah 40. Nilai paling kecilnya adalah 14. Okay, macam ni. So, tolakkan besar, tolak yang kecil. 40 tolak 14 dapat 26. Okay. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Okay. So, dia bagi kat situ awak boleh tengok skor dia macam tu. So, dia terus suruh tentukan julat bagi data di atas. Okey, jadi awak pandang pada mana cerapan yang terbesar pada yang kecil. So, julatnya awak tengok. Okey, tetaplah cerapan terkecilnya adalah 2, cerapan terbesarnya 8. So, julatnya adalah 8 tolak 2 sama dengan 6. Maksudnya awak akan abai yang bawah tu. Bawah tu dia punya kekerapan, bukan cerapan dia. Cerapan dia adalah dia punya skor. Apakah markah yang diperolehi. Okey, so seterusnya bagaimana pula untuk tentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Apabila nilai-nilai suatu data disusun mengikut tertib menaik, kuartil pertama ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama, manakala kuartil ketiga ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data. Okey, biasanya kuartil ni dia macam dibahagikan keseluruhan data tu kepada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian. Dia bagi kepada 4 bahagian. So, ini adalah 1/4, 1/2. Sebab maksudnya 2/4 bila awak kecilkan, dia boleh jadi 1/2. Okey. Kemudian 3/4 dan akhir sekali ni 4/4 iaitu 1. Okey. Untuk cari nilai kuartil tu, gunakan langkah-langkah berikut untuk tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Iaitu pertama, susun data mengikut tertib menaik. Kedua, tentukan median data tersebut. Ketiga, bahagikan set data kepada 2 bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Kuartil pertama ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Kuartil ketiga ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Jika bilangan data ganjil, median kuartil 1 dan kuartil 3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Jika bilangan data genap, nilai median kuartil pertama dan ketiga dapat diperolehi dengan mencari nilai purata antara 2 data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Dan julat antara kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil yang pertama. Okey, so kita tengok dulu satu contoh. Okey, dia suruh tentukan julat antara kuartil bagi set data berikut. Okey, dia ada 3 A, B, C. So, yang pertama, susun daripada rendah nilai paling kecil kepada nilai paling besar. Kebetulan soalan ini memang dia dah susun. Okey, awak tak ada nak susun apa-apa lah. Okey, jadi kuartil pertama dia kata, stepnya tadi, awak mesti tentukan median data tersebut. Median adalah tengah-tengah dia. Okey, so tengah-tengah dia ini 13. Okey, sebab bila awak susun, awak kira lah dia ada berapa data ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, bila 11, 5 kiri, 5 kanan, tu tengah-tengah dia 13. Okey, itu median. Okey, kemudian dia kata, okey, kuartil pertama ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. So, ni tadi. Ini yang sebelum median.
Okey, jadi sama dia cari tengah-tengah antara dia. So, sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 kiri, 2 kanan. So, ini kuartil pertama. Dan yang kuartil ketiga adalah selepas median. Okey, so ini. Jadi, jumlah antara kuartilnya adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama, iaitu 20 tolak 6 dapat 14. Okey, so B. B pun sama stepnya. Awak susun cari dulu median dia. Kemudian dah cari median. Kuartil pertama adalah sebelum median, kuartil ketiga adalah selepas median. Dan C pun sama. Okey, benda yang sama. Tapi kalau macam yang contoh yang ini, okey, untuk yang C. Okey, kalau perasan, C sebab median tu dekat tengah-tengah tapi tak ada nilai dia. Tapi kita bukan nak nilai median tu. Jadi awak boleh abaikan. Awak hanya cari dia punya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, so bila jadi yang macam ni, sebab nombornya maksudnya dia tak ada satu nombor yang exactly sebagai dia punya median. Malah pada kuartil tu pun untuk kuartil pertama pun tak ada exactly nombor yang sebagai satu median dia. Okey, jadi awak cari dia punya nilai titik tengah. Okey, kuartil ketiga. Okey, maksudnya ni 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Ditolakkan dengan 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. So, awak akan dapatlah jawapan dia sama dengan 0.45. Okey. Sekiranya dia boleh cari betul-betul nilai di tengah-tengahnya, awak terus dia ambil nilai untuk kuartil 1 dan kuartil 3. Jika dia tidak boleh, macam B dengan C ini, okey, susun juga sampai awak boleh tahu mana dia punya median dia. Okey, macam yang ni pun tak ada median, tapi awak tak perlu nak tahu nilai mediannya apa. Okey, awak hanya tentukan sebab dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi mestilah di tengah-tengahnya adalah antara nombor 2 dan yang ketiga. Okey, so sama juga macam yang ni. Cuma yang ini dia ada median dia, tetapi untuk bila kuartilnya tiada dia punya median untuk antara nilai kuartil untuk dapatkan nilai kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. So cari dia punya titik tengah. Okey, so ini kita tengok pula yang contoh ke-6. Tentukan jumlah antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Okey, so bila kalau ada yang macam ni, okay, kuartil pertama adalah cerapan ke 1/4 darab 44. Okey, so maksudnya macam ni. Sebab dia sekarang ni dia dah ada bilangan. Jadi awak kena kira. Okey, untuk dapatkan dulu berapakah data dia yang sebenar. So data sebenarnya jumlah semua dikira ada 44. Okey, so cerapan yang pertama dia, okey, kuartil pertama dia adalah 1/4 darab 44 dapat cerapan yang ke-11. So, awak kena cari cerapan yang ke-11 kat mana? Okey, cerapan ke-11 sebab tu dia buat ni kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan adalah okey, nombor pertama tu awak akan salin je balik, 3 salin je balik. Okey, ni 3 tu salin je balik. Okey, zigzag. Ni 3 tambah 5 dapat 8, tambah 6 dapat 14, tambah 8 dapat 22, tambah 12. Okey, tambah 12 dapat 34, tambah 7 dapat 41, tambah 3 dapat 44. Okey. Kenapa tu? Sebab kita nak tengok dia cerapan yang ke berapa. Nanti senang sebab dia kata ni cerapan ke-11. So, tengok cerapan ke-11 agak-agak kat mana. Okey, ni 3 hingga ni 3, lepas tu yang ni sampai nombor cerapan ke-8. Okey, yang ni yang ke-14. So, maksudnya dia akan berada di sini. Okey. Jadi, kuartil pertamanya adalah skor ni, iaitu 4. Okey, kuartil ketiga adalah 3/4 darab 44. So, dapat 33. Kat mana 33? Ni bukan sebab baru 22. Ni, ya, sebab dia dah sampai 34. Sedangkan awak nak 33. Jadi, okey, dia punya kuartil ketiga dia adalah skor tu, iaitu 6. Jadi, jumlah antara kuartil dia adalah 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey, seterusnya, apakah yang anda faham tentang variance dan sisihan piawai? Variance dan sisihan piawai adalah sukatan serakan yang sering digunakan dalam statistik. Variance adalah purata kuasa 2 bagi beza data dengan mean. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 variance dan mengukur serakan data pada mean yang diukur dengan unit yang sama dengan data. Bagaimanakah anda dapat menentukan variance dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul? Variance bagi suatu set data tak terkumpul boleh diperoleh dengan menggunakan rumus variance. Okey, ini adalah rumus variance. Variance tu yang ini adalah pula formula bagi sisihan piawai. Maksudnya sisihan piawai ni
Awak punya kuasakan je setelah awak dapatkan nilai variance. Okey, simbol ini adalah perjumlahan. Okey, yang ini adalah dia punya kekerapan. Ditolakkan dengan yang ini adalah purata. Okey, dikuasa 2 kan, bahagi dengan N. N adalah jumlah data keseluruhan. Okey, kita tengok dulu. Ini. Okey, contoh 7. Dia suruh tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Okey, so pertama cari dulu dia punya mean. Tu campur je semua. 2 campur 4, campur 5, campur 5, campur 6. Bahagi sebab ada 5 data. So, bahagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 4.4. So, variance-nya adalah, okey, X tu adalah benda ni. Dia punya dia. Okey, jadi 2 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 4 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 5 tolak 4.4 kuasa 2 tambah 6 tolak 4.4 kuasa 2 dibahagikan dengan 5. So, dapat 1.84. Atau alternatifnya adalah, okey, ni satu-satu. Atau awak boleh buat 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dibahagikan dulu dengan 5 tolak dengan 4.4 kuasa 2 dapat 1.84. Okey, seperti formula yang ini. Okey. Boleh? Maksudnya dia punya nilai dikuasa 2 kan dulu, bahagi dengan N dia, iaitu ada 5 data, ditolakkan dengan dia punya kuasa 2 bagi dia punya mean, iaitu purata. Okey, so kita tengok pula contoh 8. Tentukan sisian piawai bagi set data 5, 7, 8, 8, 10, 13, 15, 16, 16, 20. Okey, so dia nak sisian piawai. Okay, so nak cari sisian piawai, awak kena cari variance terlebih dahulu. So, nak cari variance, awak mesti cari mean. So, campur je semua, bahagikan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 5 campur 7, sampailah tambah 20, bagi dengan 10 dapat 11.8. So, variance-nya, okay, lebih mudah bila kalau soalan data tidak terkumpul, awak gunakan yang ini. Okey, so tu dibuat 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sehinggalah 20 kuasa 2 bahagi dengan 10 ditolakkan dengan 11.8 kuasa 2 dapat 21.56. So, nak sisian piawai dia, awak hanya punca kuasakan variance tu tadi, iaitu punca kuasa 2 bagi 21.56 dapat jawapan yang 4.643. So, itu adalah sisihan piawai. Okey, sekarang kita tengok pula contoh yang seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Disuruh hitungkan variance dan sisian piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, so mean dia. Okay, nak cari mean. Tadi dia berbeza. Kalau tadi awak tambah je. Yang ni sebab dia ada dalam bentuk jadual. So, awak kena darabkan dulu. Okey, lepas tu bahagikan dengan yang bilangan muridnya ni, jumlah dia berapa. Okey, 3 campur 5 campur 8 campur 2 campur 2. Sebab yang ni adalah bilangan bukunya, ini adalah kekerapan. So, awak dapat nilainya 1.75. So, variance-nya adalah, okey, awak tengok 3 darat dengan kosong tolak 1.75 kuasa 2 tambah 5 darat 1.175 darat kuasa 2. Okey, saya dia ikut ni. Yang 3, 5, yang nombor luar tu adalah dia punya kekerapan ni. Okey, yang dalam kurungan 0, 1, 2, 3, 4 tu yang ni bilangan buku. Okey, yang ini adalah sama, iaitu nilai mean. So, dapat variance adalah 1.2875. Atau alternatifnya sama je macam tadi, adalah 3 darat dengan 0 kuasa 2 tambah 5 darat dengan 1 kuasa 2 tambah 8 darat dengan 2 kuasa 2 tambah 2 darat dengan 3 kuasa 2 tambah 2 darat 4 kuasa 2 bahagi dengan 20 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Maksudnya kita dapat jawapan 1.285. Okey. Dan ada juga lagi satu kaedah alternatif. Okay, ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah, okay, dia suruh guna formula ni. Ni nampak. Okay, so dia ada pakai X, F, Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2. Okay, X itu adalah dia punya skor ni tadi.
Ni bukan skor apa. Yang pasal buku lah, skor lah tu. 0, 1, 2, 3, 4. F itu adalah dia punya kekerapan, iaitu mengikut bilangan murid 3, 5, 8, 2, 2. So, dia darabkan dia Fx. Okey, darab. Dan dia jumlahkan. Ni pun dia jumlahkan, ini pun dia jumlahkan. Yang X kuasa 2, okey. Dia X kuasa 2 yang ni, dia kuasa 2 kan. Tapi dia tak payah jumlahkan. Lepas tu F darab X kuasa 2. Maksudnya ni darab ni, dapat ni dijumlahkan. So, dia punya min dia adalah 35 bagi dengan 20. Okey, Fx bahagi dengan F. Okey, dapat 1.75 berdasarkan formula ini. Okey, jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Okey, kemudian variance-nya adalah formula ni dia kata yang ini. Okey, variance ada 2. Sama ada waktu submit je, jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak X kuasa, min kuasa 2. So, yang ini dia sebenarnya gunakan yang ini. Okey, so dapat 1.2875. So, sisi yang piawai dia adalah punca kuasakan sahaja. Tadi dah dia dapatlah jawapan dia 1.1347. Okey, ini adalah tips untuk bagaimana kalau awak nak gunakan kalkulator. Okey, tekan ke kunci mod 2 kali paparan sampai jumpa ni. SD, rate dengan base. So, tekan 1 untuk memilih SD. Masukkan data. Okey, data ni maksudnya ni. Ya ni, 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Tekan M+. Ni okey. Dia 0 diikuti dengan M+, tekan 3 kali. Kenapa tekan 3 kali M+ tu? Sebabnya dia ada 3 data dia. Okey. So, 1 awak tekan lagi M+, 5 kali. 2 M+ tu 8 kali. Okey. Sehinggalah habis. Okey. Kemudian dah habis, awak akan dapat paparan N dia akan bagi dengan sama dengan 20. Okey, lepas tu dia suruh tekan shift 2, awak akan dapat paparan macam tu. Tekan 2, kemudian dia akan keluar paparan 1.1347. Lepas tu tekan butang yang X kuasa 2, paparan dia akan dapat 1.2875. Okey. Boleh? Okay, so untuk hari ini sahaja jawab latihan. Terima kasih.